Hello, kembali lagi bersama Adi dan Lalan dalam The Laran Podcast Show. Okey, seperti biasa kita akan bersama tetamu istimewa kita dalam episod kali ini. Dia akan bercerita tentang kisah inspirasi dan gaya hidup. Podcast ini boleh didengar di Spotify dan boleh ditonton di YouTube Laran TV. Siapakah tetamu kita dalam episod kali ini, Adi? Tetamu kita kali ini sangat istimewa, Yelan. Gerak-geri badan saja beliau boleh menyampaikan mesej yang begitu penting, okey? Beliau juga boleh berbicara tanpa berkata-kata. Oh, she's a bionic ke? Bionic ke ni? Yes, bionic. So, tanpa membuang masa, kita ingin menjemput tetamu kita kali ini, Tan Libby. Okey, mana tetamu kita? Libby! Hello! Hi! How are you? Wow. Baik Sihat. saja. Okay, a little introduction ya pasal Libby. Okay, untuk pengetahuan penonton dan pendengar semua, Tan Libby merupakan jurubahasa dan penyampai bahasa isyarat di RTM yang telah berkhidmat di stesen televisyen RTM sejak tahun 1986. Wow. Wow. Okay, dah 35 tahun berkhidmat ya? Ya, betul. Masa yang panjang ya. Masih panjang. Okay, walaupun penampilan Libby ni, dia selalu dekat small little corner, small circle dekat TV kita tu. Tapi dia adalah peranan cukup penting untuk bagi berkongsi sesuatu berita atau message buat golongan kurang upaya OKU, cacat pendengaran dan bisu. Okay, malam ni kita nak mesra-mesra dengan Tan Libby. Kita panggil Libby saja, okay? Boleh? Libby sajalah, jangan panggil Tan Libby. Libby pun dah cukup dah. Alright, okay. Sebelum kita ke dunia bahasa isyarat, kita nak tengok OOTD kita masing-masing, apa yang kita pakai dalam episod kali ini dalam Let's Lara. Okay, malam ni kita pakai sama. Okay, tiga-tiga kita orang pakai hitam malam ni. Okay, I dengan Lan hitam juga. Libby pun hitam juga, tapi I dengan Lan pakai baju t-shirt dari Laram Lifestyle. Okay, t-shirt apa Lan? Okay, t-shirt ni ada 3 color. Oh, Libby, sambil-sambil tu Libby buat bahasa isyarat kan? Oh, everybody's wearing black. Oh, t-shirt. T macam ni. Semua hitam ya. Okay, t-shirt ni ada semua hitam. Okay, t-shirt ni ada 3 color. Color hitam, white dengan sand. Okay, cotton. 100% cotton. Oh, 100% cotton. Yes. Sangat selesa. Kita pula daripada Laram Lifestyle, selain t-shirt, ada Laram tote bag juga dijual. Kalau pendengar sana yang ingin tahu lebih banyak lagi tentang produk Laram Lifestyle ni, anda boleh melawat produk kami di IG kami @laram_lifestyle atau terus ke laman web kami di www.laramlifestyle.com. Okey, anda juga boleh menikmati potongan sebanyak 10% dengan menggunakan promo kod The Laram Show. Thank you, Libby. I'm so excited. I'm so excited. I rasa macam Perdana Menteri tau. You ada cakap macam buat bahasa isyarat kat bawah ni. Biasa dah. Sudah biasa. Kita nak tanya dulu, Libby, pakai apa malam ni? Apa OTD Libby malam ni? Pakai baju hitam. Okay. Baju hitam. Kamu pun sama juga hitam. Azlan pun sama. Azlan pun hitam. Semua hitam. Kalau selalunya Libby kat rumah ataupun pergi luar, Libby suka pakai baju macam mana? T-shirt ke, skirt ke? Kerja tu kan I suka pakai jeans atau seluar hitam lah kan. Sekarang dia tak benarkan kita gunakan jeans. Tapi I pakai seluar hitam atau kadang-kadang jeans. Tapi kalau I biasa I keluar I pakai seluar pendek. Okey, ringkas saja ya Libby. Okey, Ya, tapi ringkas saja. ringkas, simple. Tapi I rasa I ada wishlist lah. I nak bagi you bergaya sikit. Kita akan main game rapid fire. Ni kononnya I nak dress up you untuk sempena Hari Malaysia. Okey. Sempena Hari Malaysia. Sempena Hari Malaysia. Okey. Okey, you nak pakaikan I. Okey. I bagi 2 pilihan jawapan. You kena jawab satu je tapi cepat-cepat. Okey, untuk rambut straight or wavy hair? Straight.
Straight. Sikit ready. Okay, untuk top, kebaya or cheongsam? Cheongsam pun boleh. Ini first time ya. Tamu kita macam confused nak jawab mana satu. Okay, accessories. Dua-dua pun boleh. Earrings or necklace? Necklace. Next, handbag or purse? Purse. Okay, untuk bottom, kain or skirt? Bottom kain. I rasa kain. I rasa skirt. I suka skirt. Okay, untuk kasut, heels or wedges? Ya, sport shoe lah. Tak pakai. Okay, sport Libby. shoes. Libby, kita cantum-cantumkan macam mana lah fashion Libby kan kita selalu tengok. Okay, Adi, you rasa Libby laram or not laram? Kita tengok picture ni. Tan Libby, you are so laram. Yay! Kalau you imagine you cantik tak Libby? Dengan straight I rasa hair. very sporty lah. I rasa very sporty lah tu. Okey, tadi kita dah mengenali serba sedikit tentang melaram, style Libby. Sekarang ni kita nak tahu siapakah Libby dengan lebih mendalam lagi dalam segmen seterusnya, segmen Siapa Itu. Di episod kali ini, drama sebabak kita akan terus ke dalam sebuah kelas di sebuah sekolah rendah kebangsaan. Okey? 3, 2, 1, action. Okey murid-murid, esok di kelas pendidikan seni kita akan buat layang-layang ya. Yeay, bestnya. Apa yang kita kena bawa, cikgu? Alah, takkan tak tahu nak buat layang-layang. Awak tengok je layang-layang, orang main layang-layang, awak mesti tahu bahan-bahan dia. Saya tak tahulah cikgu. Lain-lain tu pakai lidi kan cikgu? Nak bawa gam ke selotip cikgu? Okey, cikgu dah lewat ni nak pergi kelas sebelah. Murid-murid, jangan lupa bawa bahan untuk bawa layang-layang ya. Jangan lupa ya esok. Tak faham Cik Azlan, Cikgu Azlan. Tak faham Ya, apa ya. nak bawa besok kita nak buat layang-layang, right? Aha. Tapi nak bawa apa? Tak Okey. pernah pun I tengok layang-layang dari jauh. I nampak layang-layang. Tapi kalau nak buat tu kan, I tak tahu nak gunakan apa. Barang-barang apa. Oh, Salah okey, lah okey. ini. Tak betul. Okey. Itu dia Okey, tadi. Kak. Sikit. Oh lambat dia murid-murid dia dah sound cikgu ya sebab tak bagi clear punya message ya. Lain kali kena bagi clear message. Bercakap dengan message yang clear ya, menggunakan bahasa isyarat. Sejak bila Tan Libby melibatkan kerjaya Tan Libby dalam juru bahasa isyarat ini bermula? Saya mula pada masa saya berumur 18 tahun. Selepas umur saya 18 tahun, saya masuk ke sekolah mengajar dekat sekolah Pekak. Saya actually selepas SPM 17 tahun kan, betul tak? SPM tu 17 tahun. Lepas tu Betul. I kena tunggu I punya keputusan. Saya lepas tu I pergi ke sekolah. Masa saya menunggu keputusan saya pergi ke sekolah sebab adik saya tak nak pergi sekolah. So I rasakan pada ketika itu kan, bukan masa tu kan, atau masa tu memang adik saya tu kan selalu dia balik daripada KL. Dia balik je lah, habis tu kan dia tak nak pergi KL lagi. Dia tak nak belajar, dia kata dia tak minat belajar. So I pun fikirkan sebab and then sebab dia dah besar umur dia 13 tahun kan, dia menimbulkan banyak masalah di rumah no. So I pun rasakan kalau saya nak belajar bahasa isyarat sebab dia punya permintaan, dia punya kehendak, dia punya semua tu dah jadi tambah besar. Dulu kecil kan, benda yang dia minta tu kan kecil kita boleh kabulkan. Tapi bila dia dah before we besar, go further, adik Libby tu adakah seorang yang istimewa? adik saya pekak. Actually adik saya pekak. Adik saya pekak. Sepupu saya pun pekak juga. So and then saya kira adik saya sangat bernasib baiklah sebab saya belajar bahasa isyarat, saya dapat bergaul dengan dia, berkomunikasi dengan dia. Ada apa-apa pun saya boleh cerita dengan dia. Kadang kalau dia tanya apa benda ni kan, saya akan cerita. Tujuan saya nak belajar bahasa isyarat, saya bukan nak apa pun. Nak belajar bahasa isyarat supaya saya dapat berkomunikasi dengan adik saya. Bukan nak belajar bahasa isyarat, nak jadi cikgu ke, nak jadi jurubahasa. Masa tu pun jurubahasa tu kan, I rasa tu tak popular masa tu.
Cuma I punya niat tu memang nak belajar bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan adik saya, because dia timbulkan banyak masalah, and then kita tak boleh terangkan. Benda yang kita boleh terangkan tu makan, duduk, tidur, itu benda-benda senang, tapi benda-benda yang kompleks tu kan susah kita nak terangkan. So you kena ada basic bahasa isyarat. Macam mana pada bermulanya DB jadi menjadi carrier sebagai juru bahasa isyarat? Bagaimana? Sebab dia tak nak pergi sekolah. Bila I datang ke Kuala Lumpur, masa I tunggu I punya keputusan SPM kan, so kita pun sewa satu bilik kan. Dulu dia tinggal dengan orang, so kita 2 orang pun sewa satu bilik, and then setiap hari I ikut dia pergi ke sekolah lah. Dari situ I tengok cikgu tu mengajar tu, I belajar. I tengok lama-lama dia dah masuk dekat otak. Dan balik kat rumah, I bergaul dengan adik I. Isyarat I kalau salah tu adik I akan betulkan. So dia akan ajar I menggunakan bahasa isyarat. Dari situlah. And then and then lepas tu masa I punya keputusan SPM dah keluar, I lulus, patutnya I pergi belajar because I pergi sambung pelajaran saya, tapi guru besar sekolah tu dia tanya I sebab tak cukup cikgu. Dia kata kat sekolah memang tak cukup cikgu, you nak masuk tak? You like to join us or not? Then I fikir-fikir, I said tak apalah, buat sementara I join. Manalah tahu, I mula dengan 1980 kan, sampai sekarang I punya tangan naik tu, sampai sekarang tangan I tak turun lagi, masih naik lagi. Tak turun lagi sampai sekarang. And then macam mana saya boleh gunakan bahasa pekat, because setiap kali I tengok juru bahasa lain menterjemahkan bahasa isyarat, I akan tengok orang pekat, dia orang faham ke tak faham. Dari situ I belajar, rupanya orang pekat ni tak faham. Dia dengar tak faham. Kalau gunakan setiap patah perkataan dia tak faham. Kena gunakan bahasa pekat. Maksud dia you tukar kepada bahasa pekat. Baru orang pekat faham. Itulah I belajar dari situ. Sekarang ni kerjaya Libby sebagai seorang jurubahasa di televisyen, jurubahasa isyarat kat televisyen, kat mana lagi khidmat Libby diperlukan? Mahkamah. Mahkamah tu banyak. I dah mula tu, I rasa dah 30 tahun dah. I mula dengan 1995. 1994. I mula masa tu I cuma tolong satu case tu kan, civil case. The lawyer tu panggil I buat. Lepas tu daripada situlah I dipanggil ke Mahkamah Persekutuan untuk I dipanggil, dan saya telah dimasukkan telah diambil sebagai juru bahasa isyarat di mahkamah. Dari situlah 1994 sampai hari ini. So kalau nak cakap, I adalah salah satu seorang juru bahasa isyarat yang pertama di mahkamah di Malaysia. Kalau mahkamah macam mana pula? Kalau mahkamah kan, kes ada 10 kes kan, 8 kes tu tak tahu bahasa isyarat. And then kadang-kadang dia ada kes luar negara, orang pekat daripada luar negara, Vietnam, Amerika, okay lah. I did one in America. Ada Iranian, Iraq. So you kena pandai sikit lah kan. Macam hari tu I pernah buat sekali kan, dia from Iraq, Dia kata dia tak nak balik. Dia kes dia sebab dia parti lah, kira parti lah kan. Dia kata dia tak nak balik dan dia nak ini. So this is United Nations. Dia nak protection from United Nations, UNHCR. I kena fikir kenapa dia sign tu. UNHCR. Dia minta mahkamah supaya dia nak dapatkan protection from UNHCR. You tak boleh kata United Nations tak betul kan. You kena, ini parti kan, kena UNHCR. You kena pandai sikit lah. That's why I say sebagai seorang jurubahasa, you jangan confine to something sikit. You kena banyak baca. Lepas tu dia kata kalau I balik, kalau you hantar saya balik, dia akan tembak saya mati. Okay. Kira kan dekat situ kan. Apa movement yang paling ekstrim yang pernah Libby tunjukkan? Okay, you pernah terbaring tak? Berlakon cara dirogok. Berlakon. Then I kena baring dekat lantai. I kena tunjuk. Then I kena muka expression. Sebab lawyer akan counsel akan tanya, okay, macam mana you punya perasaan? Masa tu apa? You kena tunjuk you punya muka sedap tu. Cara masa you mengadakan hubungan sulit. Kena tunjuk benda-benda tu lah. Apa nak malu? Kaki kat mana benda tu masuk ke dalam? Sakit ke tak sakit? Betul ke? Benda tu masuk. Okay. Zakat masuk ke? Kayu masuk. Sebab dia akan tanya kan. Dia kena tanya lah. Kalau tahu bahasa isyarat, senang sikit lah kan. Kalau tak tahu bahasa isyarat, dia kena rogok. Dia tak tahu bahasa isyarat, dia kena berlakon. Lawyer tu kata dia tak tahu bahasa isyarat.
So I say kalau dia tak tahu bahasa isyarat, I lakonan itu ada sebenarnya bahasa isyarat juga. Pernah tak Lawyer kadang-kadang dekat tak nak terima. pernah tak masa Libby buat benda-benda yang kena rogol, you kena baring and dia tunjuk all this movement expression, ada orang gelak? So ada sampai mahkamah tu kan. Ada hari tu I buat dekat sandakan mahkamah sandakan itu bukan kes rogo, kes dada. So I kena berlakon lah sebab dia tak tahu bahasa isyarat. Semua orang ketawa kat belakang tu kan dia punya. Hakim tu marah, dia kata you jangan ketawa dekat situ. Manalah tahu satu hari kan you punya anak pun cacat macam tu. So okey lah. Tapi biasanya kan I akan minta dekat hakim dengan izin yang Arif atau dengan izin tuan, boleh tak saya berlakon dengan saksi. So I akan berlakon lah. So I panggil saksi, boleh tak kalau saksi tu keluar daripada kandang saksi. So dia keluar berlakon dengan saya lah. So sekarang saya you lelaki tu. So dia akan berlakon betul-betul. Walaupun dia tak tahu bahasa isyarat, dia pun akan berlakon dengan saya. I jangan malu saya dengan you. Jangan takut. You know, I akan say don't. I akan jangan takut. Ini bukan bahasa isyarat yang kita gunakan dekat TV kan. So takut. I prefer you. Laki ni kan dia pergi rogo orang. Peka. Lepas tu kan dia punya case, dia kata dia tak mengaku salah, dia tak mau rogo. Okey lah, tak apa. Lepas tu I pun sebab dia OKT, orang kena tangkap. So I pun isyarat cara masa kes tu berjalan. So saksi tu perempuan tu pun cerita So budak pekat tu kata bukan cara tu, saya tak buat cara tu. Dan lama-lama dia tengok I berlakon, cara dia cakap tu, budak perempuan tu dia cakap cara dia macam mana dia dirogo tu kan. So I pun cerita semua kan, berlakon I berlakon. Lepas tu dia tengok isteri dia kata I think I mengaku salah. Dia mengaku salah. Dia kata I nak mengaku salah. Isteri dia kata tak apalah, you mengaku sajalah. Okeylah. Maybe kan cara Libby tu dia macam buat orang tu macam insaf. I did macam teruk sangat. Dia boleh tarik rambut dia masuk ke tandas, suruh dia hisap dia punya buah zakar. So I tunjuk semua. Dia tarik duduk dekat atas mangkuk tandas tu kan, suruh dia hisap, So I berlakon semua keluar. Lepas tu dia tengok saya, dia kata saya nak mengaku salah. Dia pun angkat tangan dengan izin ya Arif, saya nak tukar pengakuan saya. Apa nak tukar? Mengaku salah. I think macam ni. I think you punya movement dia macam exactly the same. Dia macam dia pun tak sanggup nak tengok, dia macam okay stop. I mengaku salah lah. Baru kita tahu betapa pentingnya juru bahasa isyarat ni dalam kehidupan seharian kita. Untuk sebenarnya. Keadilan juga. Untuk keadilan juga. Yes, untuk keadilan. Untuk kesihatan kalau ke hospital. Hospital pun I pergi. Kadang kalau hospital telefon I, dia ada bahagian psikologi kan, dia psikiatrik, dia akan telefon I, dia suruh I pergi tolong budak ni nak bunuh diri. So panggil I, ayo hospital. Then dia kata berapa bayaran. I say sukalah, you nak bagi berapa, bagi I petrol money cukup dah. So I pun pergi ke hospital lah. I kadang-kadang tak minta because I pun kesian dekat doktor kan. I say siapa yang bayar, hospital yang bayar ke you bayar? Dia kata tak ada, hospital tak bayar, kita yang bayar. So kalau kita nak bayar, doktor nak bayar pun I rasa tak adil lah kan. Just pay my petrol money lah. I say berapa you nak bayar, just my petrol money will do. Kalau orang pekat panggil saya untuk jadi jurubahasa dia kan, so I pun kata bayar petrol RM50. Whatever kita buat kan, apa yang kita buat tu kan, kita kena enjoy. Money is important, but you need to have the satisfaction in life. Tapi kalau you dapat duit tu banyak, you tak happy, what for? Kalau corporate company dia lain harga, itu memang harga saya, ikut I punya fees lah. Okey, kalau penyampaian berita, misalnya dalam berita, bagaimana proses tu? Adakah you dapat teks dulu ke ataupun impromptu secara langsung? Actually, dulu kan dia tak ada. Dulu kalau dia bagi kita pun, dia dulu kan yang type kan ada kertas kan, dulu type kan. Dia bagi kertas, itu pun 20 minit sebelum berita. So you tak boleh. Kita ni kan bukan baca, Kita bukan baca, kita kena fahamkan dia punya semua maksud kat dalam tu. Bila kita baca kan, bila I baca bukan baca like that, I kena fahamkan apa dia punya kandungan ke dalam, betul-betul faham, So dia mengambil masa. Tapi sekarang kan sebab semua dah gunakan, semua dah ada IT, semua dia kalau you pergi ke ATM, you kena pergi awal lah.
1 jam lebih awal. So you 1 jam lebih awal. So you pergi ke komputer. So you bukalah dia punya Octopus. You boleh baca. Apa yang you boleh baca. Tapi biasanya kan saya dengar radio. Setiap pagi I akan buka radio, I akan dengar. Bila I dah sampai dekat sana, setengah daripada berita tu I dah tahu apa akan berlaku. Apa berita akan keluar. So I dah ada 50% daripada berita tu akan I dah dengar dekat radio. Stesen radio mana yang you dengar sebelum you pergi kerja? BFM. BFM. Dia akan cerita apa-apa berlaku, Kalau ada masalah politik, dia ada interview dekat orang. And then kalau ada ekonomi tak baik, dia akan panggil ekonomis untuk membuat ramalan apa akan berlaku kan. So you will learn a lot of things from that. Itulah. That's why every morning pukul 6, sekarang tak adalah lambat MCO kan pukul 7. Biasanya kan pukul 6 dia dah mula. Tapi pukul 6 tu I akan buat meditation. Lepas tu I akan buka sampai I keluar daripada rumah lah. Kat kereta pun I dengar juga. By the time you reach work, you reach at the office, macam your mind is already stuffed dengan segala berita apa yang akan keluar dah. Dia, kalau ekonomi kan, apa dia akan keluar hari ni kan ada berita daripada dulu kan, Tengku Zafrul apa dia cakap tu. You kena faham kan apa dia cakap tu. All this ekonomi punya term bukan senang, Kalau apa you tak faham, you kena check lah. At least you check first kan. So you make sure you do a good job. Okey, kalau saya tanya Libby, apakah yang membezakan Libby dengan jurubahasa yang lain di luar sana? I rasa kalau you tengok betul-betul kan, gaya dengan cara saya lain. I banyak pergerakan kan. Dan I banyak, because I banyak expression dengan body language. 58 tu facial expression dengan body language. And then 42% tu cuma sign. So isyarat tu tak berapa banyak, tapi dia punya body language kan. Kadang kalau dah ada expression, you tak payah sign pun boleh. You tak payah sign pun boleh. You kalau tengok ini kan be teruk, it can be tengok besar and then dia tahu dia sangat besar because dengan expression. Kalau nak sign besar macam ni susah nak tengok, betul tak? Yes, so I sign besar. Betul. Kalau kecil. So you kalau nak bagi bahasa isyarat, you tak boleh pakai face mask lah untuk orang tak boleh, memang tak boleh pakai. So orang pekak dia akan tidur. Dia kata kalau tak ada expression, dia kata dia nak tidur. That's why orang pekak tu kan dia beritahu tak ada expression, dia kata bosan. Dia kata tak faham, dia kata. Okay, adakah orang bisu dan pekak ni, orang bisu ni, dia punya attention span tu singkat? Dia gunakan butter. So when I was studying in America kan, I punya professor tu pekak. Bila I masuk kelas tu kan, alamak, semua pekak. I seorang biasa, Yang lain semua student kan, I punya kawan tu kan, I punya kawan yang belajar dengan I kan, semua pekak. I satu normal. So, and then you can imagine kan, kita dah biasa gunakan telinga kan, berapa lama pun kita tutup mata pun boleh dengar, betul tak? Betul. Tapi kan, bila kan, I kena gunakan I punya mata, you tahu tak, I punya mata like that, I boleh, because so tired, kita tak boleh tahan. I think rasa-rasa dalam 20 minit mata you dah penat. So you can imagine orang pekat ni kan, dia nak gunakan dia punya mata tengok you 1 jam, memang penat. So kalau I ada kelas kan, biasanya kan 20 minit I rehat 5 minit because dia punya mata memang penat. Kalau kelas tu interesting tak apa, kalau kelas tu boring kan, memang dia tidur because dia tengok you sign dia. Kalau kelas tu interesting kan, dia akan enjoy. Betul lah, macam kalau cikgu mengajar, kalau pandai mengajar, kita pun enjoy kan. Okay, bahasa isyarat around the world ni semua standardized ke? Macam macam mana you nak lain. Malaysia kita ada BIM. BIM tu bahasa isyarat Malaysia. Kita tak panggil MSL, Malaysian Sign Language, bukan. Kita panggil BIM, bahasa isyarat Malaysia BIM. China CSL, Korea KSL, America ASL. So every country ada, because setiap negara ada dia punya budaya. So you tak boleh ikut bulat-bulat negara isyarat dia. Tapi kita punya asas bahasa isyarat kita kat Malaysia tu American Sign Language. Asas dia American Sign Language. Sebab kita ingat kalau bahasa isyarat badan, kita semua sama, manusia punya badan sama. Rupanya berbeza rupa dia. Wow. Isyarat actually sama juga. Actually about 40%, about 50% sama juga. Tapi cuma because dia punya budaya lain kan. Macam kita kan orang Cina makan, takkan orang Cina makan macam ni. Betul tak? Betul tak? Betul. Orang Cina makan chopstick lah. Kalau Melayu you
Orang India macam ni lain-lain sign kan, betul tak? Because of the budaya, dia punya berlainan budaya kan. So isyarat dia pun lain. Bagaimana Libby melaporkan berita di Dewan Parlimen yang banyak suara kat belakang? Bagaimana Libby membezakan pihak pembangkang dengan pihak kerajaan? So you kena tunjuk kalau pembangkang dekat sebelah sini you punya badan, actually you kena bezakan macam okay sekarang saya cakap tu ada dua orang Mahathir dekat sini, tu Mahathir ada dekat sini, dia cakap. Lepas tu Anwar ada dekat sini, you sign, you kena bezakan antara dua watak kat situ. That's why you tengok kan, kalau saya sign, you boleh nampak I punya badan selalu bergerak. You nampak tak? You nampak ada badan. I nak tunjuk kepada orang pekat dekat saya. Sekarang saya tengah menterjemahkan dua watak dekat situ. Okey, kalau tadi Libby ada menyentuh pasal bahasa-bahasa yang sensitif, contohnya macam sumbang mahram, amal seksual. Bagaimana pula Libby hubungan sulit, you kata hubungan sulit. Orang pekak tengok apa hubungan boleh hubungan rahsia. Apa benda ni, just hubung they just simple lah, just sign. Kalau orang pekak tu tak pernah pergi sekolah, just buat macam ni lah, senang. Very clear. Tak ada masa nak rasa malu. Okey, bagaimana pula Libby untuk menerangkan orang pekak di luar sana dengan perkataan yang terkini macamnya viral, Instagram, Facebook, all this new term? You kena belajar lah, kadang-kadang you kena tanya orang pekak. Okey, isyarat ni apa? Sekarang saya nak gunakan isyarat ni, dia akan ajar you. This is social media. Instagram is senang, IG. Kalau TikTok? Kalau TikTok? Oh, TikTok. Kalau Twitter mesti burung. Twitter burung lah. Twitter. Facebook. FB and then Instagram, IG. Macam kita cakap IG ataupun social media. Kalau viral? Viral. Tengoklah you punya degree tu kan, kalau viral sikit saja je, kalau banyak tu tengok. Okay, COVID-19 is like that. Dia sebab dia banyak pacak-pacak kan. Ini benda bulan ni kan. Varian Delta. Sampai hari ni kan varian Delta Asia. Tak ada isyarat. Si. Lambat pun Asia juga hari ni. Okey, macam sign language atau jurubahasa isyarat ni, adakah setiap sign language tu you reka sendiri ataupun memang ada? Setengah tu I reka sendiri. Macam tu kan dia. Okey, sekarang senang lah. Okey, sekarang ini COVID-19 kan. COVID-19 kan dia COVID-19 dia sudah, you tengok pun you faham. Sudah turun. Dia COVID-19 dia sudah varian baru. Dia sudah tukar, mutated. Mutated. And then benda ni kan kuat. Ini mutated kan COVID-19. Ini kuat, maksudnya dia sangat garang lah. Actually logik je. Dia ikut logik je. Logik, and then kalau I nak kata, satu orang dia multiple. Dia merebak ke satu orang, ke satu tu dia go. You know? COVID-19 ni jadi kuat. Bahaya is like that. So, and then I was saying lah, kalau COVID-19 kuat. Bahaya. So, expression lah. Kalau dia punya bahaya tu sikit, tak payah lah expression macam I. Kalau dia punya COVID-19, tak payah. Okay lah, it just muted, tak ada kuat sangat. So kalau dia sangat kuat, Delta ni memang sangat kuat kan, dia tak sebut, dia kata COVID-19 mutated, COVID-19 muted. Dia punya expression lah, orang pekat tengok, memang kalau dia dah mutated, memang dia kuat. Kalau you nak AJMUTATED kan mutated, orang pekat memang jarang dah, memang susah nak faham. Okay. Pendengar podcast, korang kena check kita orang punya YouTube channel The Laram TV sebab ini sangat-sangat menarik. Banyak kita belajar daripada Libby malam ni sahaja. Dalam masa yang singkat ni korang boleh banyak macam-macam korang boleh belajar. So Libby dia tunjuk bahasa isyarat, dia dah berkungfu dah kat bawah ni. Actually isyarat orang pekak ni tak banyak.
Isyarat dia tak banyak, tak ada macam bahasa Malaysia kita banyak perkataan kan, nak belajar pun tak habis kan. Isyarat dia tak banyak. Cuma yang paling penting tu you kena faham. You kena faham. Kalau kamu tak faham, you asyik naik je, you expect the deaf to understand, sorry lah. Tapi kalau you kena faham apa dia punya maksud, that is the most important thing. Semasa ucapan mantan Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin, ramai yang bersedih, yang termasuk Libby, macam punya mimik muka masa tu menggambarkan begitu sedih sangat suasana tu. Macam Libby sendiri terkesan tak? Kepada seluruh rakyat Malaysia, saya ucapkan terima kasih di atas sokongan saudara-saudari sekalian. Saya akan terus berbakti kepada anda serta sentiasa mendoakan kesihatan dan kesejahteraan anda semua. Kekal bertenang ya. Mudah-mudahan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong diberikan rahmat kebijaksanaan untuk memilih Perdana Menteri yang baru menurut kehendak Perlembagaan Persekutuan. Marilah kita bersama-sama mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memelihara keselamatan dan keamanan negara kita dan juga mengekalkan perpaduan seluruh rakyat Malaysia. Terkesan actually. Terkesan rasa kalau I tak pakai cermin mata, memang air mata tu memang turun daripada mata I. Memang actually, memang rasa sangat, sebab cara dia cakap tu memang sedih, because kita rasa pun bila dengar pun kita pun sedih. And then sejak mula dia menjadi Perdana Menteri, saya telah menjadi jurubahasa kan, I telah meninterpret dia punya perutusan sampai hari itu adalah hari yang terakhir. Memang rasa sedih, rasa macam lepas ni I tak akan dapat untuk menterjemahkan dia punya tu kan, dia punya perutusan. That's why rasa sedih. I ingatkan orang tak tahu, tapi orang pekat tu tanya I, you menangis ke? You nampak ke? You know, I nampak you menangis. Oh ya ke? You boleh nampak? I ingat orang tak tahu saya menangis. I memang sangat sedih sampai air mata tu keluar. Memang ada. Dalam small circle pun boleh nampak you punya kesedihan. Yang saya selalu perasan, setiap perutusan penting negara mesti Libby yang memberi bahasa isyarat. Adakah itu by request? Ataupun roster kebetulan? Tak ada by request. Memang by request dia nak saya menjadi jurubahasa. Ada sekali tu kan, masa tu last year kan, tahun lepas kan, dia hari IDD, Hari Antarabangsa Bahasa Isyarat. So dia, sebab kita nak ajar Perdana Menteri, Ketua Pengarah KKM, and then Menteri Pertahanan. Tapi masa tu Perdana Menteri tu, I kata hari tu kan, I kata memang I tak boleh pergi, because I dah ajak kawan, I suruh kawan I buat. I say sebab pada hari itu memang I kena pergi ke Johor sebab ada kes dekat mahkamah dekat sana kan. So I pun beritahu kawan saya, I say Nisa nanti you buat ya, because I tak dekat sini. Dia kata okay. And then I punya kawan tu, lepas tu I buat berita, pada hari tu I buat berita kan, I punya kawan, I punya atas tu telefon banyak panggilan. I say kenapa banyak panggilan? So Libby come up, I say dia kata PM special request like you. Dia nak you pergi aja. Kalau dia kata kalau saya tak pergi, dia kata forget about it. So I kena pergi ajar dia bahasa isyarat lah. So dia nak saya, so at least I'm given the honour, walaupun I tak ada apalah kan. Biasalah macam you dengan I kan. I memang orang biasa kan. So actually I'm given the honour because I diberi penghormatan untuk mengajar dia bahasa isyarat. Kan it's something very special in my life. Perdana Menteri tahu tak? Yeah. You must be very special. You must be very special. Yes. Kalau tersalah fakta daripada orang yang memberi ucapan tu, you know, I bagi satu contoh. Macam mana you nak sampaikan pada orang bisu? Macam contohnya pasal memang kena tukar cepat. Okay, contohnya macam Spanish fly. Alamak, Spanish fly. Spanish. Yeah. That case. Tak, actually orang pekak pun semua, ramai orang pun tak faham kan. Spanish fly lah. Spanish fly. Ya, Spanish fly, tetapi maksudnya lain. I tak akan sign macam tu.
I tak akan saya macam tu. I akan ubah, you makan, then you makan kuat seks. I akan gunakan bahasa orang pekak. You I akan betulkan gunakan fakta. bahasa yang boleh difahami dengan orang pekak. Oh, you tak ada direct translation what is Spanish fly all about. Okay. Satu lagi, kalau dia salah pronounce macam probok. Itu provoke kalau dia salah pronounce pun tak apa. Kita kena gunakan bahasa. Kita kena faham dan gunakan provoke. Dia punya maksud provoke. Dia orang pekak dia tak dengar. Orang pekak tak dengar you punya sebutan tak betul. Sebutan betul ke tak betul dia tak kena dengar. Dia cuma nak tahu apa dia tengok tu. Dia tengok dia nak faham itu saja. Kalau pernah tak terjadi Libby membuat sign language yang salah? Ya betul. Ada. Memang ada. So cepat-cepat tukar. Kadang-kadang tak sempat, I balik tu, I boleh sedih 3 hari. Macam hari tu kan, I buat apa ada isyarat untuk KJ. Dia kata recession, I memang tahu recession is like that. I pergi sign inflation. Alamak, I nak tukar sempat sebab dia dah jalan dah. I nak tukar. Tak sempat, memang dia dah jalan. I balik rumah, I boleh sedih 3 hari. I say macam mana I boleh buat salah. Ya, faham. Kalau salah on the spot, you know the salah, did you like macam emoji macam ni? Tak ada. Tapi kalau I salah tu, kat hujung tu you tukar. Kadang-kadang you buat salah, kat hujung tu you kena tukar. Terus tukar. That's why ada setengah tu kan dia SD kan studio director. Kenapa Libby you tak balik? Tak, I nak check tadi nak check betul I buat betul ke salah. Kalau I buat salah memang I sedih at least 2-3 hari I rasa sedih. Because I rasa benda ni tak boleh buat salah kan. Penting kan. Okay, do you have a supervisor to monitor you macam Libby tadi you buat salah sekian. Tak ada. Tak ada orang. So dia pun tak faham. Tapi kebanyakan daripada orang yang tengok saya macam you lah. Dia boleh faham sikit. Dia kata, Libby walaupun saya tak tahu bahasa isyarat kan, saya boleh faham, I rasa boleh faham cara because dengan expression saya, dengan mimik muka saya semua kan, dengan cara saya menterjemahkan, dia boleh rasa, boleh faham saya punya bahasa isyarat. Kalau ada orang kat luar sana nak jadi juru bahasa isyarat, apa kerjaya cabang seorang juru bahasa isyarat? Dengan pendidikan, you perlukan juru bahasa dekat universiti, dekat hospital, dekat pejabat kebajikan, mana-mana pun orang perlukan juru bahasa. Kalau dekat Malaysia, dia tak popular lagi. Juru bahasa dia tak popular lagi. Tapi sejak akhir-akhir ini kan, semua pun nak ambil juru bahasa. Banyak syarikat corporate pun dia ambil kita untuk menterjemahkan. Dia ada pekerja-pekerja dia panggil kita untuk menterjemahkan semasa mesyuarat. Dan I rasa tak tahulah masa depan tu I rasa mungkin dia punya keperluan juru bahasa akan bertambah lah. Buat sekarang pun ramai orang perlukan nak juru bahasa sekarang. Tapi that's why sekarang. Tapi kalau orang minat tu kan, kalau you minat jadi seorang jurubahasa, you bukan sekadar belajar bahasa isyarat. Tapi you kena bergaul dengan orang pekak seumur hidup you. Bukan hari ni saya belajar, I dah pandai bahasa isyarat cukup tu, tak ada. Bahasa isyarat adalah satu bahasa yang selalu bertukar. Bergaul dengan dia, bercakap dengan dia, kena menjiwai orang pekak. Macam Libby cakap tadi harapnya perkembangan industri bahasa isyarat di Malaysia ni akan lebih berkembang lah sebab awareness dekat luar sana tu, sebab kalau kita lihat di mana-mana ada orang pekak dan bisu di luar sana yang kita patut lebih memahami kehendak diorang. Okey. Kalau kat sekolah dia jadi satu bahasa pilihan. Selain daripada bahasa Mandarin, you boleh, I tak nak bahasa Mandarin, I nak belajar bahasa isyarat. So ada bahasa isyarat dekat sekolah. Lepas tu Betul. kalau dia suka, dia boleh masuk, dia venture dia boleh ambil bidang, boleh sampai PhD bahasa isyarat. So, apakah pesanan Libby untuk pelapis-pelapis juru bahasa isyarat di luar sana? Saya pun tak sangka hari ni saya boleh menjadi idola untuk ramai orang. And then kalau you belajar bahasa isyarat, memang kalau you minat benda yang you nak, kalau you minat dalam bahasa isyarat, you can explore. Lepas tu you kena bergaul dengan orang pekak. You kena bergaul dengan orang pekak. You belajar bahasa dia, cara dia cakap, cara dia, dengan action dia, cuma banyak action, So, cara you action, you belajar daripada dia, lepas tu you boleh menjadi seorang jurubahasa yang baik.
atau terbaik. Kalau you are good, people will accept you. Kat mana-mana pergi pun orang tengok you, kali pertama dia tengok you sign, dia kata, orang ni memang bagus. Macam I tu kan, kalau corporate company panggil I sekali kan, lepas tu dia akan panggil I. Because dia tahu you are doing a good job. Yeah. You know, there's one more thing I kena ingatkan, jangan ingat orang normal tu tak faham. Tapi dia boleh tengok pun dia boleh tahu you are good or you are not good. See? Yes, Okay, itu dia pesanan yang sangat berharga kepada pendengar dan penonton yang di luar sana, yang pelapis jurubahasa isyarat kita in the future, insya-Allah. So kita ke segmen seterusnya, suapan rohani. DJ Lalan, silakan. Okey, apa khabar semua jiwa-jiwa yang berjuang? Okey, harap semuanya okey, bahagia. Kita nak serapkan aura-aura positif kepada semua di luar sana yang menonton kita dan juga mendengar kita. Okey? Mungkin ada sahabat kita di luar sana yang sedang bergembira dan tak lupa juga sahabat kita yang sedang murung, yang tengah dilanda duka. So gandingan kita bertiga, Adi, Lalan dan Libby, kita akan memberi inspirasi, kata-kata positif kepada mereka di luar sana. Kita mulakan dengan Adi. Wow. Sambil kita berbicara ni, tengok Libby buat sign language ni macam orang kata overwhelm. Okay, overwhelm. Okay, bagi saya nak berkongsi tentang bertanya khabar sesama kita. Bunyi dia sangat mudah, sangat simple tapi dia amat penting. Amalan bertanya khabar ni besar impak dia dalam kehidupan kita. Kadang-kadang dengan hanya bertanya khabar dengan kawan-kawan, adik-beradik, jiran tetangga, boleh merapatkan hubungan sesama kita. Lagi-lagi masa pandemik sekarang ni, kita terkurung kat rumah, kita call aja. Ambil phone, call dia orang, tanya khabar, sudah mencukupi. Okay, macam-macam ada, kita ada WhatsApp, kita ada FaceTime, kita ada Zoom, segala. Gunakan benda-benda ni untuk mengeratkan silaturahim. Okay. Okay, terima kasih Adi. Okay, now kita serahkan kepada Libby untuk memberi kata-kata inspirasi. Hidup kita ni kan bukan selalu bagus, you know. Benda yang naik dia akan turun, benda yang turun dia akan naik. So tak perlulah kita bersedih atau apa-apa. Just be happy. Everything will be okay. Okay, terima kasih Libby. Okay, daripada saya pula. Di masa sekarang, kita terlalu sibuk dengan perjuangan kita masing-masing. Semua orang bebas memberi pendapat di sana sini. Ada juga yang menghentam, ada juga yang macam menjadi mangsa hentaman. Cuba kita slow down sejenak. Fikirkan, sama-sama kita hayati akan kelebihan negara kita yang berbilang bangsa, kaum dan agama. Jangan dilupakan keistimewaan yang ada pada negara kita ini. Saling menghormati tak kira bangsa dan toleransi sesama kita. Sebenarnya ini semua adalah keunikan negara kita. Secara sedar tak sedar, benda-benda ini macam tak dirasai sekarang. Kita nak spread the positivity, aura-aura harmoni di antara kita yang berbilang bangsa, barulah kita Malaysia. Okay, terima kasih kepada Adi, Libby dan Lalan juga. Beri tepukan kepada masing-masing atas kata-kata yang positif. Okay, terima kasih Lalan. Okay, itu dia, selesai sudah segmen suapan rohani kita. Tibalah kita ke penghujung podcast The Laram Show. Okay, tetamu kita Tan Libby. Kalau ada orang di luar sana memerlukan hikmat jurubahasa isyarat, bagaimana caranya untuk menghubungi Libby? Boleh tak kongsikan? Biasanya orang call RTM ataupun dia boleh telefon saya. Okay, terima kasih. Atau Facebook saya Libby Tan. Libby Tan Facebook saya. Libby bersempena dengan bulan kemerdekaan negara kita yang tercinta, Libby boleh tak sampaikan mesej harmoni buat pendengar dan juga seluruh warga negara Malaysia? Harmoni, peace, harmony, all rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia. Selalu tengok nampak I sign kat situ. Kamu semua dari sini pusing.
Oh, maksudnya Semua? ni rakyat Malaysia. Akhirnya kena tunjuk lah pusing macam tu. Semua rakyat Malaysia. Kamu rakyat Malaysia, Harmoni rakyat Malaysia. Untuk apa? Kemakmuran negara. Untuk perpaduan negara. Untuk negara tak nak, untuk Malaysia. Yes. Untuk Malaysia. Jangan sign negara. Untuk Malaysia senang sign macam tu. Malaysia. Dekat kepala sini, atas turun. Okey, saya cintakan Malaysia. Senang saja. Oh, dia macam sarang ni. Sarang Kalau you nak, you see macam I kan, kalau I saya Easy. Very easy to atas understand. turun. Saya Saya bukanlah saya lah. Oh, ni. Tengkolok raja kita. Oh, tengkolok. Atas turun dia ada naik macam tu kan. Atas turun macam tu. Saya cintakan Malaysia. Boleh like that. Okey. Okey, terima kasih tetamu istimewa kita kali ini, Tan Libby. Dan juga tak lupa juga kepada pendengar dan penonton The Laram Show, jangan lupa teruskan menonton dan teruskan sokongan anda dengan membeli barangan atau produk dari Laram Lifestyle di laman web kami di www.laramlifestyle.com. Nikmati diskaun sebanyak 10% dengan menggunakan promo kod The Laram Show, all in one word, rapat-rapat The Laram Show. Anda boleh mendengar The Laram Show Podcast bersama tetamu-tetamu kita di Spotify. And then kalau nak tengok muka saya, Adi, Lalan dan Tan Libby, boleh kita ke YouTube Laram TV. Okey, dengan itu, terima kasih Libby menjadi tetamu kita pada minggu kali ini. So happy to have you in our show. And thank you, Adi. Okay. Thank you for inviting me. Thank you for inviting me. Thank you. We're so honored too. Okay. Semoga kita berjumpa dengan dalam episod-episod yang akan datang dengan tetamu-tetamu kita yang lebih best lagi. Jangan lupa dengarkan The Laram Podcast Show. Okay, bye-bye.